Ketujuh, kudrat artinya kuasa. Yang tujuh, kita nak masuk bicara daripada sifat kamalah yang wajib kita kena kenal dan wajib kita tahu di atas jalan satu persatu daripada sifat kamalah Allah yang wajib kita kenal. Yakni daripada sifat yang tujuhnya di atas kau yang kena tafsir satu persatu ialah dikatakan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kudrat? Artinya arti kudrat kuasa. Ni kita dulu kuasa ya bu, artinya kuasa. Tapi kalau kita pada kita dia boh kuasa. Nah ni kita dulu. Ni orang panggil kita yang sabit belum daripada pada Mekah Tok Bakuratul Amani. Supaya daripada kitab Tok Syekh Daud kita pun ya tafsir kudrat artinya kuasa ataupun diterjemuh maksudnya kuasa. Tapi kalau dalam kitab Bakuratul Amani daripada kitab pada Mekah kita, dia tafsir kata kudrat dengan mana perkuasa. Kenapa boleh pada kita ya tafsirkan kudrat mana perkuasa? Kerana dia takut kita bertukar di antara amrun iktibari dengan diri alat tu ataupun diri sifat tu. Dah sifat kudrat yakni sifat perkuasa yang wajib yang sabit pada zat Allah lagi pula qadim ia sedia kala ia. Takut kita bertukar di antara sifat yang ada di zat dengan amrun iktibari. Mana amrun iktibari? Seperti keadaan Tuhan yang berkuasa. Tu dikatakan amrun iktibari. Sebab kita berpe supaya ni lah penyapu dengan nyapu. Ni apa ni? Penyapu. Satu alat untuk buat sapu. Kamar ni kita sapu. Lagu ni dia panggil sapu ni. Kita peher tangan, kita pegang penyapu, lepas tu gerak gi mari. Ini orang panggil amrun iktibari. Perkara yang pesing kita reti, yang pesing kita peher saja. Kalau kita jamuh kena dinyapu, kalau kita jamuh kena tangan, maka peher daripada bergerak tangan pegang penyapu ni makna sapu. Nah, maka dia alat ni panggil penyapu. Supaya tu juga kudrat Allah panggil perkuasa, satu sifat yang wajib, yang lazim, yang qadimah, yang adalah ia di zat Allah Ta'ala. Adapun diri keadaan yang kuasa itu dikatakan amrun iktibari. Tengok. Iaitu kudrat ni. Apa iaitu kudrat? Dah. Sifat, yakni satu sifat, bukan satu arat. Arat tu lain, supaya hijau yang ada di dalam kayu, hijau yang ada di dalam pisau tu orang panggil ke? Iaitu dikatakan arat ni sifat. Sifat ni dia terlebih tinggi. Orang panggil sifat ni perkara yang terlebih umum, sebab boleh ada di Allah, boleh ada di makhluk. Adapun sebut kata arat, ini benda khusus dan ketentuan bagi benda makhluk saja, benda yang Allah Ta'ala jadi saja. Nak berlaku gini. Ada kemudiannya. Nah, kemudian kita katanya sifat ya umum. Umum daripada arat. Tiap sifat dikatakan arat. Tapi bukan setiap-tiap arat dikatakan sifat. Kalau kita kata arat, hak ni ada di makhluk saja. Adapun di Tuhan, kita nak kata Tuhan berarat tak boleh. Sebab benda arat ya khususnya ketentuan bagi benda-benda baharu saja. Sebut kata sifat ni ia termakai di Allah dan ia termakai di makhluk. Sebut kata sifat Allah, kudrat, iradat, panggil Allah. Dan ada juga sifat kudrat kita, ada sifat iradat kita ma'ani tapi hak baharu. Sebab tu sebut kata sifat, maka termasuklah di situ dah sebut kata sifat dikatakan arak. Tapi bukan setiap-tiap arak itu dikatakan sifat belaka. Kadang arak nak panggil sifat tak boleh. Supaya sifat Allah, kudrat Allah tak boleh kita nak panggil arak. Perak. Supaya ni tiap-tiap makhluk dinamakan mungkin. Makhluk semua benda kena jadi ni. Air, langit, bumi, bintang buka dah. Bukit buka, air, sungai ke apa. Dikatakan makhluk. Lagi pula dinamakan dia mungkin. Tapi bukan setiap-tiap mungkin tu dinama makhluk lah kau. Kadang-kadang mungkin benda tu tak jadi lagi. Dah. Supaya bila mungkin lagi keadaan nak timbul jujua makju. Ataupun nak timbulkan dajjal. Tu benda mungkin lah kau. Tapi benda tak timbul lagi. Tapi perkara tu dia panggil pandang mungkin. Tapi makhluk tak. Nak panggil makhluk tak boleh lagi. Sebab benda tak jadi lagi. Supaya ni tiap-tiap sifat dikatakan arat. Bolehlah kita tahu semua kita tahu tiap-tiap arat tu
Nah, kita tahu sifat tu boleh kita nak katanya arak. Tapi bukan semua arak tu kita nak kata sifat belaka tak boleh. Sebab sifat Allah tak dinamakan arak. Tak panggil arak. Sifat kudrat boleh panggil arak tak? Tak boleh. Sifat iradat Allah nak panggil arak boleh tak? Tak boleh. Ada pun biru yang ada di kalah panggil arak, panggil sifat ni. Sifat biru. Dah. Lagi pula dia panggil arak yang jelira di tudung kalah. Tapi nak panggil arak boleh tak? Boleh. Panggil sifat boleh. Tapi kudrat Allah nak panggil arak boleh tak? Tak boleh panggil. So dia panggil umum satu pihak dan khusus satu pihak. Kita tengok lagi dah. Iaitu kudrat ni sifat yang wujudiyah, sifat yang bahasa ada. Iaitu kudrat dan itu sifat yang wujudiyah. Apa sifat? Yakni satu perkara yang lazim, satu perkara yang pasti, yang ada di zat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala dikata zat, ia bukan sifat. Kalau sebut kata Allah tu ya sifat, bermakna Allah Ta'ala tak bersifat dengan ma'ani. Sebab tu saya panggil Allah Ta'ala lazim dia tu zat, iaitu kena kepada zat. Sebab apabila Allah Ta'ala zatun wajibatul wujud, maka di zat Allah tu akan bersifat dengan kudrat. Maka kudrat ni satu sifat yang ada ia. Itu mana? Yang wujudiyah, yang bahasa ada lagi sungguh. Wahid. Sifat yang wujudiyah, ya pada wujudiyah, orang panggil ya masdariyah. Ya kat mana? Yang bahasa ada lagi sungguh. Wak ni tulis luar. Yakni sekira-kira kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, ada bukakan dinding, semacam Allah Ta'ala buka kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, nescaya kita boleh tengokkan akan sifat kudrat Allah Ta'ala. Nak royak kata ada sungguh, sabit sungguh di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kata yang wujud dia. Apa yang wujud dia? Yakni sekira-kira kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan dinding, bukakan hijab seperti Allah Ta'ala buka ke Nabi malam Isra' Mi'raj, nescaya kita boleh tengokkan sifat kudrat Allah Ta'ala. Lagi sedia sifat tu yang wujud dia. Lagi sedia, lagi pula sedia. Apa sedia? Yakni tidak ada permulaan bagi adanya ada sifat kudrat. Sebab zat Allah dikatakan qadim, sebab zat Allah dikatakan qidam, maka sifat yang ada di Allah dikata kudrat ni pun dikatakan qadim juga ataupun qidam juga. Tidak ada permulaan bagi adanya. Lagi pula sifat kudrat, sifat yang ketiga, sifat kedua yang wujudiyah, sifat yang kedua yang bahasa sedia, sifat yang tiga yang berdiri. Apa makna yang berdiri? Yang ada. Atau makna yang berdiri, yang ada dan sabit pada zat Allah Ta'ala. Anak oyak kata sifat kudrat yang bahasa wujudiyah, yang lagi sedia ia, lagi pula yang gapo dia, yang berdiri, yang ada dan sabit pada zat Allah. Benda ni duduk di Tuhan. Tak ada kita ada juga kudrat kita, tak panggil kudrat yang baru. Sebab apa boleh panggil kudrat kita? Rain kita kecek mudah-mudah kudrat ni rain. Bahasa kampung kita rain. Tuhan ada rain, kita ada rain. Tapi rain Tuhan panggil rain koding. Rain sedia kalau rai yang semula jadi, tak ada permulaan bagi adanya. Ada pun rai kita dulu tak ada, lepas tu mari ada. Sebab diri kita dulu tak ada, lepas tu mari ada. Ada mari tak ada. Pas rai yang ada kita dia panggil hadithun bahru'iyah. Rai pada Tuhan qadim, rai pada kita dia panggil tak jadi qadim, jadi baharu. Tu lagi pula sifat yang keempat, yang dapat dengan dia dengan kudrat. Boleh dapat Tuhan, zat Tuhan dengan dia, dengan kudrat ni mengadakan tiap-tiap mungkin. Dengan sebab Tuhan kita ada kudrat, maka Tuhan kita boleh mengada, boleh menimu, boleh mengeluar, boleh menghasil. Apa dia? Akan gapo? Dengan gapo? Dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin, yakni menimu tiap-tiap mungkin dan menghasilkan tiap-tiap mungkin dengan sebab Tuhan ada kudrat. Dan meniadakan dia kan mungkin. Tapi sungguhlah Tuhan ada kuasa dah.
Tuhan ada sifat berkuasa, Tuhan boleh menimbulkan mungkin, boleh mengada mungkin, ataupun meniadakan mungkin, meniada mungkin, dan mentidak mungkin, menidakkan mungkin. Tapi sungguh kata mengada, dan pula meniada, kita tahu situ. Mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin ataupun mungkin saat ni. Kata mengada dan meniada ni atas muwafaqah irada, yakni di atas sepakat, di atas kebetulan, di atas persetujuan bagi iradat dan sengelai Allah. Gini misalnya, kita ada orang, kita nak menyaku boleh. Kita ada orang nak pergi cak tu nak pergi menyaku, lepau pun boleh. Sebab kita ada orang, kita nak menimbulkan hasil menyaku, kita nak menimbulkan menebah kayu, kita nak menimbul galau ke benda, boleh. Tapi di atas sepakat kanak kita. Kalau kita ada orang tapi dia mau pergi nebah kayu kawan setah, oh kawan malah, kawan masa tak malah nak pergi. Ya ada orang, ya kuasa nyenebah pada cukup lekat kakah dia pun cukup nyenebah pada menyuk pada ingin pun hidup, ran ya pada boleh tapi sepakat kanak ya tak ada. Maka hasil ke tak tebal kayu saat ni? Jawab kata tak hasil sebab apa? Ya ada orang tapi muafakat kehendak ya tak ada. Apabila kehendak ya tak ada, maka tak jadi. Supaya kita lah saat ni. Kalau kita kata kita ada orang boleh semaya terawih. Kalau kita orang kita serta sepakat kita nak kata semaya, maka ya jadilah semaya saat ni. Tapi kalau kita boleh tak semaya, boleh. Tapi kita tak ada kena malah pergi tidur tak apa nak. Jadi kita semaya. Jawab tak jadi sebab sepakat iradat kita tak sepakat, tak kebetulan, tak jadilah semaya itu. Supaya juga Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi menimbulkan satu perkara daripada mungkin, nak meniadakan satu perkara pada mungkin, syaratnya kena sepakat bagi iradat, yakni sengelain Allah Ta'ala. Heran ni Tuhan nak buat langit sebab apa? Kebetulan iradat kerana Allah. Tuhan kata dah innama amruhu idza arada, sesungguh pekerjaan Allah idza arada syai'an, apabila Tuhan tu kerana sesuatu perkara, dah syai'an apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula. Tengok. Sesungguh kerjaan Allah apabila Tuhan kanakkan satu perkara, ayyakula, Tuhan pun permeh. Kun, jadilah oleh musyai, fayakun, maka ada ia syai. Maka ada ketika ni Tuhan kata kun ni, serta Tuhan bersepakat dengan kudrat, lagi pula sepakat iradat dan setuju iradat dan sepakat iradat, baru syai tu jadi. Bukan semata-mata kun fayakun jadi lalu benda tu dak. Orang panggil kun saat ni tu serta Tuhan tu ada sifat kudrat, lagi pula sepakat dengan kehendak Allah Taala, baru jadi benda tu. Dia Tuhan tak kehendak tu suruh kacau tak jadi. Kan? Tuhan boleh buat subuh-subi, Tuhan tu kuasa, Tuhan maha kuasa, Tuhan nak buat gapo, ini orang panggil di atas kehendak. Supaya kita ada orang, kita boleh beli, kita boleh buat umuh nak buat tu buat ni, tapi kanak kita tak kanak. Dan motor dia tu duit belana, tapi umuh ya buruk ya ada. Kerana dia tak kanak. Orang ya ada, kuasa ya ada, tapi dia tak kanak sebab dia duk umuh buruk tu. Adung. Dan baginya adung weh. Dan baginya bagi Allah, bukan bagi adung tu. Dan baginya bagi Allah. Dung. 7 ta'alluq. Baginya bagi kudrat Allah ni. Dan baginya bagi kudrat Allah Ta'ala. Berapa weh? 7 ta'alluq. Yakni ada 7 ta'alluq. 7 kerja. 7 tugas. Makna bagi kudrat Allah ada 7 tugas. Dah 7 tugas pula. 7 ta'alluq pula. Allah satu zat. Kudrat sifat yang lazim yang sabit ada di zat Allah yang sedia, lagi pula berdiri pada zat. Lepas tu menimbulkan perkara mungkin atau saya menimbul di atas sepakat bagi iradat ala wifqil iradati. Kamu dia bagi tugas saya kudrat ni, ya ada tugas saya 7. Faham tak? Supaya dia ni mari duk konak ya tugas saya gapo. Dah. Tugas saya gapo nak fadli negara. Dia ni tugas saya nyapu bala. Dia ni tugas saya juru bunga. Tu tugas saya lah. Dia pelajar tu, diri dia tu pelajar, panggil talibul ilmi, satu pelajar.
Tapi dia panggil satu perkara tutup lebih dari dia pada diri apa? Diri dia jadi pelajar kah? Dia kerja basuh jambe, dia basuh gapo, basuh tanda, ataupun dia juru bunga. Tu dia panggil tutupan yang lebih daripada dia jadi pelajar. Tu tugas saya lebih daripada zat hak mana tutup jadi pelajar. Hak jadi pelajar tu satu perkara, tapi zat gapo sifat dia tutup lain daripada tu dia panggil satu perkara. Tengok gapo kudrat. Bagi dia 7 takluk dan arti takluk. Ni nak maksud takluk. Faham molek? Dan arti takluk, yakni dan bermula maksud dan kesimpulan dengan kata takluk ni apa? Tu. Dan arti takluk itu, yakni makna takluk, maksud takluk. Pendek kata dengan takluk ni ialah menutup sifat, yakni sifat kudrat. Duk tutup akan pekerjaan, yakni akan tugas sifat gerak tu duk tutup akan satu pekerjaan, satu tugas yang lebih yang lebih kudrat atas berdirinya, atas adanya ada kudrat dengan zatnya, zat Allah. Dah dengar tak makna kata kudrat ni? Dia ada takluk. Sifat yang ada takluk gapo? Wujud tak ada takluk. Kidam tak ada kerja lain pada tu. Sebut kata wujud, diri ada Allah. Diri tunggu kata ada Allah. Sifat yang royak kata ada. Diri yang royak kata ada Allah, zat Allah. Tu dia panggil tak ada takluk. Ya tak ada dah tutup lebih pada tu. Cuma duk royak tak gawa. Orang panggil tutup tak ni Allah ni ada ni, wajib ada ni. Wajib ada dia tu sedia. Maka sedia yang ni tak ada permulaan bagi dia. Ni tak ada takluk, tak ada kerja lebih pada tu. Tapi sebut kata sifat ma'ani kudrat ni, ia ada tugas lain pula, lain daripada ada dia di zat, berdiri dia di zat, ia ada tugas luar pada tu. Supaya kita mari ngaji. Mari ngaji asal mai duk pondok ni kita mai tutup ngaji, nak belajar ilmu. Tapi orang panggil lebih pada tu lagi, hagi wak sejik. Tu orang panggil tutup yang lebih daripada berdirikan seorang tu pada zat yang jadi pelajar, dia tutup lebih pada tu dengan wak kerja sejik, wak kerja pagar. Ni orang panggil tutupkan diri dia daripada zat dia lebih daripada ada dia di zat, ataupun ada dia terlebih pada dia jadi pelajar, tutup kerja yang lain. Kamu dia kudrat Allah Ta'ala, dia tutup lebih pada ada dia tu zat, dia tutup tutup nak buat Allah, tutup nak buat bombing, tutup nak buat langit. Ni orang panggil satu perkara nama ta'allukun. Satu tugas kudrat hak yang lebih daripada ada diri dia di zat Allah Ta'ala. Adapun ada diri dia di zat tu panggil sifatun subutiyatun wujudiyatun, lagi pula qaimatun bizatihi ta'ala. Hak tu satu perkara. Tapi kalau tutup lebih pada tu, orang panggil ta'allukun. Faham molek tu? Tu faham tu? Apa? Kau ada apa? Tengok. Dan tiada ada ta'alluk. Tak ada ta'alluk. Sifat lain tu tak ada ta'alluk, tak ada tugas kerja. Malaikan bagi sifat ma'ani jua. Hak yang ada ta'alluk ni daripada sifat ma'ani jua. Adapun sifat wujud tak ada. Sifat nafsiyah tak ada takluk. Sifat salbiyah daripada kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala tak ada takluk. Dan pula daripada sifat maknawiyah tak ada takluk. Maka sifat yang ada takluk, yakni bergantung diri sifat kepada zat, sabit diri sifat pada zat, ada si sifat pada zat, lepas tu tutup lebih pada ada dia di zat tu, dia nak kerja lain pula. Nak bertugas lain pula, nak tanggungjawab lain ke? Nak buat Allah, tu. Nak buat langit, nak buat bumi. Tu poin asal tugas kita mai pondok nak ngaji, tu tugas asal kitanya. Lepas tu kita pergi tutup nak buat kerja belah-belah nak buat pagar belah-belah ataupun nak buat sejik belah-belah ataupun nak siapa-siapa ni orang panggil tugas yang tutup lebih daripada kita jadi pelajar. Tu tengok guys. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mentahwikan. Mengetahuikan ke? Yakni beberapa takluk. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni pada syarat. Tak wajib, tak berdosa. Kalau mukallaf tak ngaji ni tak berdosa. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Beberapa takluk ini. Takluk yang 7 ni tak ada wajib kena tahu. Kenapa? Kerana ia 7 takluk kudrat ni
daripada bicara yang dalam padewe, yang rami, yang payah, yang susah daripada ilmu ini, daripada ilmu usul payah. Maka di atas tiap-tiap mukallaf pada syarat diwajib, tak wajib. Kalau dia tak ngaji, dia tak tahu tentang takluk ni pun tak ada apa. Cuma dia berkata, bagi Allah ada kudrat. Lepas tu kudrat Allah ni, dengan sebab Tuhan ada kudrat, Tuhan boleh menimbulkan alam ataupun meniadakan alam dengan kudrat di atas muwafaqah bagi iradat dia. Pegangnya tu cukup dah. Lepas tu dia tak tahu takluk kudrat ni, takluk suluhi qadim ke, ataupun takluk suluhi tegak, tu suluhi qadim ke, ataupun takluk tanjiz hadis. Hak ni bagi mukallaf, dia tak ngaji pun tak ada apa. Kerana hak ni orang panggil satu perkara yang payah, yang rumit daripada ilmu usuluddin. Tengok. Maka satu takluk daripada yang tujuh. Satu takluk daripada yang tujuh. Hak tujuh takluk bagi kudrat. Yakni tutup tak kudrat lebih daripada ada dia di zat. Diri ada dia di zat tu satu perkara yang wajib. Lepas tu apabila dia ada di zat, dia tutup nak buat satu perkara. Apa kita ni? Kudrat duduk mana? Ni Tuhan tanil lah kita, orang kita ni. Ni. Tuhan tanil ni sifat ma'ani kita, kudrat, iradat, kanak, duduk dalam belakang. Lepas tu apa? Sifat kalam. Orang panggil, apa ni? Kudrat kah? Sifat kalam ni orang panggil ma'ani bagi makhluk. Tengok boleh. Dalam kita Tuhan tanil satu sifat apa? Sifat rai. Maka rai ni dia berkacuh dengan himmah. Sebab tu apabila himmah seorang kuat, dia boleh buat belakang. Walaupun bukit dia sanggup kerat. Walaupun bukit dia sanggup apa? Sanggup sodok. Walaupun bukit dia sanggup apa? Sanggup nak memotongkan. Sebab tu Hasyikah berkata syaita, himmatur rijal taqta'ul jibal. Himmah bagi laki-laki, dia dapat memotongkan bukit, dapat sodokkan bukit. Kemudian himmah ni satu perkara yang penting, dia panggil cit. Kalau kita kecek cit. Sebab tu cit orang ni ada cit yang loi, cit yang top, cik ya gawa tam. Nah, hemoh tinggi, hemoh rendah, hemoh nyuk. Lepas tu dia dah sangkut di cik ni ran. Sebab tu apabila ada cik dia kuat, hemoh dia kuat, ran dia pun sepakat dengan cik dia tu, ran duk dalam. Ran duk dalam ni kita kata kalau Tuhan buka kita tengok, kalau kita boleh cik je apa? Ran kita Tuhan tak mana. Nah, dia tak di jiwa kita, tak di hati kita. Maka ran ni kalau kereta di injin. Injin kereta gagah, kereta agak tu injin tu dia panggil rai kereta. Lepas tu kita ni di jiwa kita, di hati kita, letakkan rai kita sini. Maka rai kita duduk mana? Duduk dalam diri kita. Duduk di dalam jiwa kita. Duduk dalam zat kita. Maka rai kita duduk sini, ada apa dah? Duduk. Pas satu ketika rai kita duduk, wasa nak makan nasi weh. Tutup nak makan nasi. Tu dia panggil takluk dah. Ambil nasi boleh pinggan, ambil gula boleh makan. Lepas tu ambil tangan pergi sedokkan nasi, ambil nasi puak romo-romo, ambil gula bu. Ni orang panggil tutup rai kita lebih daripada ada dia di zat. Ada di zat ada apa dah? Ada. Ada ni rai? Ada. Boleh tahu ada tak ada? Jika kita nak pergi kalah pun boleh. Ataupun kita nak bangun berdiri. Ni orang panggil rai. Deh, tutup lebih pada ada dia di zat. Dia nak berdiri, nak berjalan. Masa nak berjalan, jalan. Ni dia panggil tutupkan kudrat kita lebih daripada ada kudrat kita di zat kita. Tutup asal nak berjalan weh. Ataupun tutup asal nak pergi menera weh. Ataupun tutup asal nak buat kereta. Ni dia panggil tutupkan kudrat yang ada pada kita lebih daripada ada dia di zat kita. Supaya juga tutup kudrat Allah lebih daripada kudrat yang ada di zat Allah. Ya tutup nak buat langit. Ya tutup nak buat apa? Ini dia panggil ta'alluqun. Ini dia panggil jumu'an kudrat. Ataupun khija'an kudrat. Ataupun tugasan kudrat. Tengok mulai. Kemudian kita nak wimisasa. Tengok. Kita nak bercara sifat kamalat Allah kudrat. Yang tujuh. Sifat kamalat. Setengah daripada sifat kamalat, yakni sifat kesempurnaan bagi ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripada sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, setengah daripada wujud dan setengah pada kidam. Kemudian semua daripada sifat 13 ataupun sifat 20. Sifat 13 di atas kaum rajah, sifat 20 di atas kaum masyhur ataupun dhaif. Dan kemudian sifat semua daripada 13 ni, ia tak ada takluk baginya. Tak ada bergantung baginya. Tak ada jumu'an baginya. Tak ada tugas. Tapi mana? Tengok sifat wujud dikata sifat nafsiyah. Maka baginya bagi wujud tidak ada takluk. Bahkan ayatnya apabila wujud ada di zat Allah, ya doyak tah diri zat Allah ada, diri zat Allah Taala sabit, diri zat Allah Taala sebenar, ada Allah wajib, ada Allah Taala pasti, maka tak terima sekali-kali balik tak ada. Royak kan apa? Wujud doyak sekadar tu ya.
Royak sekadar tak ada Allah, ada zat Allah. Tapi di wujud tu dia bertakluk nawak alam, nawak langit, tak ada. Diri sifat nafsiyah Allah, diri sifat wujud ni, dia tak ada royak kata dia tu bergantung kepada lain daripada ada dia di zat. Makna kata tidak ada takluk dan pekerjaan baginya, bagi wujud. Cuma wujud diri duduk royak. Kata ada zat Tuhan sungguh dan benarnya nyonya zat Tuhan. Maka takluk baginya bagi wujud tidak ada. Nah, tidak adanya ada bagi takluk dia. Cuma royak nak. Dia royak tu zat Allah dah. Supaya ni dia royak zat telefon dah, zat nyapuh dah ni. Diri wujud dia royak ni. Ada sebab zat ada. Dia duk tinggal tunggu tunggu diri. Maka sifat ada panggil sifat yang pesing tunggu diri. Sama mana zat ada, maka dia ada tu pahal duk situlah. Maka dia ada tu royak ada. Duk tunggu Tapi gantungnya tugas kerja takluk tak ada. Dan sifat salbiah yang 4 mana? Yang 5. Iaitu kidam, baka, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Maka 5 sifat ni pun duduk cerita kata tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah. Dan dia cerita kata tidak ada kesudahan baginya bagi ada Allah. Dan dia cerita kata Allah Ta'ala tak balas dengan makhluk. Banyak tu ya. Tugas saya takluk tak ada. Malaikatnya sifat-sifat Allah Ta'ala yang bertugas, yang bertakluk, yang gawa, yang bertugas, yang bertakluk, yang berjumpa kepada lain daripada ada dia di zat, dia duk nak ngol lain lagi. Supaya kita kita saat ni mai duk ponok ataupun kita duk kapung sikit lagi. Misalnya kita ada cukup lekat dah, ataupun kita ada cukup tak cukup lekat, ada dengan rumah dengan kereta tapi rasa tak cukup lagi, rasa nak menolak lagi. Misalnya kita bini, kita keluarga, orang panggil kereta pun ada, rumah pun ada cakap lah, duit pun ada, tapi dia rasa tak cukup lagi, duk tutup diri kita pada benda yang lain. Tu orang panggil diri kita, kodrat kita duk nak kepada satu anak. Kereta ada, mutu ada, rumah besar, duit cukup lekat, bini pun jangan. Dia rasa tak cukup. Kamu diri kita rasa tak cukup dengan keadaan kita dah gitu, rasa nak pada satu perkara lagi. Diri kita duk takluk pada benda lain lagi. Duk takluk pada nak anak rasa kesik duk sekadar dengan bini rasa kesik. Maka diri kita duk takluk kepada anak, orang panggil ni diri kita dan kudrat yang ada di kita duk takluk, duk jumpa pada satu perkara yang lain pada kudrat yang ada di diri. Ada diri juga ada lain. Sebab apa boleh tahu kali ada dia? Ya ada. Tapi boleh tahu kata kesal kudrat lah. Boleh nyaku, boleh jalan, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh nebak kain. Inilah kesal dalil di atas seorang itu ada kudrat. Mana kesal kata Tuhan ada kudrat ni? Langit. Mana kesal Tuhan ada kudrat? Bulan bintang. Mana kesal Tuhan ada kudrat? Kesal banyak di atas muka bumi. Orang panggil al-sana'i, al-bada'i. Semua perbuatan yang terindah. Tengok Nik Faisal. Bersalah sifat ma'ani yang 7,5 daripadanya kudrat. Artinya perkuasa. Bukan perkuasa. Dan baginya bagi kudrat 7 takluk. Ada 7 takluk. Orang panggil takluk suluhi qadim. Yakni tuluk gawa takluk dan cuma dan pula tugas kudrat yang gawa. Yang patut dan padai dan layak bagi Allah Ta'ala nak buat gapo. Tu orang panggil takluk suluhi qadim. Lagi ke data itu cara. Bagi Tuhan patut dan nak buat anak demon 3 patut. Patut dan awak anak Furqan sikit lagi 5 orang. Patut ke dan awak Furqan untuk si bini. Patut dan nak awak bini 4. Patut. Tu orang panggil gantungnya dan jumu'ah dan tugasnya bagi kudrat yang lebih daripada ada kudrat di zat tu maka kudrat saat itu orang panggil takluk suluhi qadim. Jawab tugasnya yang patut yang padai baginya yang nak buat apa segala perkara. Tapi syarat takluk ni kudrat ia takluk pada benda mungkinat, bukan benda mustahilat. Mustahilat ia tak ada kata pada mata gana Tuhan ada sifat puasa, gana ia tak buat bini dia, gana ia tak buat anak dia, gana ia tak buat saing dia rakai-rakai ya. Hei, benda tu benda mustahil. Maka disebut benda mustahil, khija kudrat ia tak ada jumpa situ. Ia tak ada bergantung situ. Ia tak ada sepak situ. Ia tak ada semak situ. Ia semak pada benda-benda mungkinat al-mutaqabilat saja ya. Anak tu hak tu orang panggil takluk dia tak ada tugas mula. Supaya panggil tugas bagi gajah. Nak nyo lah. Dia mau kata gajah di Teluk Sumang, gajah di Kopina, tarik kayu di bukit jerit tu malah kata apa. Nah, kayu-kayu ni 2 3 4 heret seni-seni.
Lepas tu peduk suai ya katok goden nak inatnya. Boleh tak? Ya bukan kerja yo bukan tugas yo. Supaya ni kudrat Allah. Kerana dia tak buat anak yo. Ya bukan tugas yo. Kerana dia tak buat bini yo, bukan tugas yo. Paham duk kaca goden yang murih dia tak ada sebab bukan tugas dia. Supaya buat kerja di pamnya ni samniang. So ubah nyok tak kena. Puak pamnyok main nak cara ha banci, you kerti tak? You tak kerti. Pasal sebab selerak banci. Pangan dia puak pamnyok main nak cara ha banci, mungkin je apa? Ni kan panggil tak kena dengan tugas. Puak menyok main nak cara ha banci, fai banci dak cara buh menyok. Tak kena cara orang panggil tugas salapkan orang panggil jadi tak betul leh. Pas tugas kudrat, you buat benda mungkin ya, benda mustahil, ya tak percaya. Ha supaya dadu, nanti 3 orang ya. Bukan dadu nanti duk pagar orang tepi pagar, kena cara. Dadu nanti gak dalam meng orang karuk kun gapo kun rai ti kemoi dek. Tu tugas dadu pas dadu gi jaga tepi padah dia panggil tak kena bukan tugas dadu tu tugas tahan. Kau jaga padah pagar negeri ni tahan nakap. Tu dia panggil pagar negeri. Pas tu pagar dalam. Hang dadu ni pagar dalam. Nanti gak orang karuk, nanti gak orang curi, nanti gak orang main barang, gak orang dogo orang kainak, orang bunuh orang. Hani kerja dadu. Pas dadu kita jaga kok padai tu, bukan kerja dadu. Faham mengatakan dadu tak kerja makan gaji. Mu tak reti kerja dah tu. Mu tak payah tugas supaya kudrat Allah. Ngano tu hai tak buat bini dia. Ngano tu hai tak buat anak. Hei, bukan tugas kudrat. Bukan tugas kudrat. Lepas tu, Tuhan nak buat langit buat bumi, dia kena takluk. Takluk nak? Kudrat dia tak lu nak buat langit. Tapi di atas sepakat. Di atas wifkil iradah. Kahnak sengelai dia. Lepas tu kita tengok ni. Tuhan kahnak tak. Tuhan buat apa ni? Ke langit. Tuhan buat dah. Sebab apa? Tuhan ada kuasa. Tapi kuasa Tuhan di atas sepakat dengan iradah dia. Sebab tu langit jadi. Tuhan ada kuasa, patut sepakat wifkil iradah di atas kebetulan bagi iradah, maka jadilah langit, jadilah bumi. Kerana Tuhan ada kuasa menimbulkan menimbul langit dan bumi di atas sepakat iradah. Patut Tuhan jadi kita lagi ni, jadi kita. Kerana Tuhan ada kudrah, ada perkuasa Tuhan menimbul kita sore-sore serta di atas sepakat bagi iradahnya. Kalau tak sepakat iradah, kita tak jadi. Tu suruh molek, tu dia. Gapo takluk tutup sifat kudrat lebih daripada berdiri ada dan berdiri dan adanya pada zat Tuhan. Adapun diri ada dan sabit kudrat pada zat itu satu perkara yang lain pada takluk. Takluk suku. Ada sifat kudrat di zat ya suku. Faham tak? Ada sifat kudrat di zat itu satu perkara. Lepas tu duk tutup pula kudrat nak buat kerja ngadakan langit, ngadakan bumi, ngadakan air laut, ngada pokok kayu, ngada tu ngada ni. Ini orang panggil kerja kudrat serta kebetulan iradat. Maka jadi. Lepas tu Tuhan jadikan ke apa? Mula-mula hari mula-mula Tuhan jadi apa? Tuhan jadikan langit dan bumi jadi bukit buka hari mula-mula. Hari Sabtu Allah Ta'ala jadi bukit dan bukau. Mula-mula sekali Allah Ta'ala mengadakan apa? Mula-mula jadikan langit bumi. Lepas pada tu menjadi hari Ahad, hari Sabtu tu dia. Jadikan gunung-gunung, jadikan bukit-bukit dengan kudrat di atas pakat iradat Allah. Lepas tu jadikan hari Senin tu jadikan pokok-pokok kayu semua. Dengan apa? Dengan kudrat serta sepakat iradat Allah Ta'ala. Dengar? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu kerja Tuhan tu. Lepas tu tengok kudrat ni sifatun wujudiyah, subutiyah, azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Ni takrif bahasa Arab. Apa kudrat? Ialah sifatun, satu sifat, bukan Arab. Sifat. Lagi pula wujudiyatun yang bahasa ada. Subutiyatun dah, subutiyah yang bahasa sabit. Subutiyah yang bahasa sungguh ada, lagi pula sungguh subunatiyah. Lagi pula azaliyatun yang bahasa sedia kala tak ada mula bagi adanya. Qaimatun bizatihi ta'ala, ada ia berdiri ia kudrat itu di zat Allah Ta'ala. Kan satu sifat yang bahasa ada, lagi ada sungguh. Sekira kalau Tuhan bukakan hijab kepada kita seperti Nabi kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita masuk dalam 70,000 cahaya. Itu hijab tu. Jibril kata, "Hei Muhammad, hari ni kita kena becek lah masa ni." Nabi kata, "Kok mana Jibril, kita main bombing sekali, lepas tu nak becek sini." "Oh, aku tak boleh masuk dalam cahaya tu, aku masuk terbakar lah tubuh aku Muhammad." "Oh,
Tu yang panggil kah? Allah Ta'ala buka hijab supaya Allah Ta'ala nak tengokkan zat dia. Supaya ni juga kalau Allah Ta'ala nak kita tengokkan Allah, kodrat dia kata ada di zat, maka kita boleh tengok kalau Tuhan bukakan hijab. Gitu. Kamar dia kata wallahu alam. Qadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar sikit nak baca nak derah-derah sikit nak habis dah ni. Habis tak pada ambil berkat kita, tak pada pahal pakar-pakar. Hak tak biasa dengar, biasa dengar. Hak tak biasa reti, boleh reti sikit-sikit. Tak biasa masuk kepala, boleh masuk adik-adik semua ni. Dah, hak fak pahal dah, alhamdulillah dah. Tu. Allah Ta'ala ikum insya-Allah. Sabar sikit. Wa salasatun minha, dan bermula 3 bab. Salasatun minha ay min khamsatin wa salasina baban. Dan 3 bab ni orang panggil tengah daripada khamsatin wa salasina baban. Makna 3 bab ni daripada 35 bab dulu, hak dulu klik pada asal. I'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Makna tak ilmu yang ada bercara tentangnya berubah bagi kelima. Musdar gi pada fi'il fa'il, gi pada fi'il madi, gi pada mudhari' ni. Makna kata tubik kepada 35 bab. Maka nebat bagi sulasi al-mujarradi. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu. Apa tu? 12 bab pula bagi bab sulasi mazid, 1 harah, 2 harah, 3 harah. Tubik apa bab situ? Tubik jadinya 18 bab. Maka satu lagi nya apa? Ialah dikatakan rubai mujarradah raja fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan dah raja yudah riju dah rajatan wa rajan. Maka satu bab situ jadi 19 bab. Maka mulhaq bagi dah raja nebak. Mulhaq bagi dah raja nebak. Maka mulhaq bagi dah raja fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu fa'wala yufa'wilu dah jahwaru jahwiru fa'yala yufa'ilu nebak. Jadi apa dah weh? 19 capur dengan ni dia apa? Jadi apa weh? 25. Lepas tu capur pula dengan 3 bab ni. Jadi apa? 28. Wasalasatun minha, dan bermula 3. Mubtada tu, tapi mubtada isim nakirah, tapi orang panggil musawwirah, perkara yang memperharuh ialah kena kepada takluk bagi minha, harah ja tu takluk suatu mahzuf jadi sifat. Orang panggil musawwirah isim nakirah jadi mubtada ialah ditakhsiskan dengan sifat wa itu. Salah satun atas pada sittatun minha. Salah satu jadi mubtada tapi isim nakirah. Tapi musawwirah, perkara yang mempengaruh isim nakirah jadi ke mubtada ialah ditakhsiskan dengan sifatnya minha. Takdir wa salasatun kainatun wasabitatun minha. Ditakhsis, disifat, ditentu dengan lafaz minha. Dan bermula 3 ini kainatun sabit dan ada ia minha ay min khamsatin wa salasina baban 5 maudu'atun dihatakan akan dia ketiga bab ni 5 bagi barang akan barang apa barang ay minal fi'li. Barang tu fi'il lah. 3 bab ni hatta bagi fi'il. Fi'il mana? Zada yang tambah lah ia, yang lebih lah ia ala ruba'il mujarradi, tambah di atas rubai mujarrad. Maka sekurang-kurang fi'il 3 ataupun 4. Kalau hak sekurang fi'il, hak sulasi mujarrad ialah 3 ataupun rubai mujarrad 4. Dan sebanyak-banyak fi'il ialah ni. Dah. Kalau masalah pada sulasi mujarrad, harah yang tambah tanya setinggi-tinggi 3 harah. Jadi ni harah pada mana? Supaya kita tak istafa'ala mauzuk istakhraja. Tambah anzah, tambah sing dan ta. Asalnya fa'ala, istafa'ala, taf'ala. Ada. Orang panggil tambah hamzah, tambah sing, tambah ta. Setinggi-tinggi sebanyaknya 3 harah kalau fi'il sulasi mujarrad. Dan setinggi-tinggi pada rubai mujarrad 2 harah. Tengok. Tambah ni ala rubaiyil mujarradi wa huwa, dan ia ma zada ala rubaiyil mujarradi. Ni ala naw'aini ay munqasamun, dibahagi akan dia akan mazada ala rubaiyil mujarrad ini ala naw'aini, di atas 2 macam weh. Tu bit 2 bagai pasal ni tu. An-naw'ul awwalu, bermula naw' yang pertama. Mudah-mudah dah. Huwa wa tak say Google wa, tapi kita ni banyak duk tambah wa ni. Well luar tulis luar. Tak say wa sebab tak sah i'rab jadi mubtada khabar tu. Google wa. Wa huwa tu la ala sawab bi isqatil waw li sihhatil al-ibtida' wal ikhbar. Sebab apa di Google kawa supaya nak mesahkan i'rab mubtada khabar itu.
Mana kata la'ala zahir fil ibarah, la'ala zahir indi fil ibarah bi isqatil waw li sihhatil ibtida' wal ikhbar. Sebab apa digugurkan akan wa pada wahwa supaya nak wisah i'rab mubtada khabar. Huwa ia an-naw'ul awwalun ini mazida fihi. Perhati molek budak-budak ni weh. Barang ialah fi'il. Zida asal makna zuyida asal kelima tu. Zida asal zuyida. Tapi gitu apa? Wa domo kemudian apa dia? Dipinahkan harakat yagi kepada zai. Jadi zida asal zuyida. Patu buai domoh di atas zai, maka pindah harakat yagi pada zai jadi zida. Ma ialah barang ialah fi'il. Zida ditambahkan. Fihi padanya pada king. Fihi padanya pada barang. Tambah saat itu harfun wahidun, harah yang satu. Tambah satu harah pada fi'il ni. Tambah alar rubaiyil mujarradi di atas rubai mujarrad king. Wa huwa dan ia mazida fihi harfun wahidun, tambah satu harah ni. Babun wahidun, ada satu bab. Mana satu bab? Waznuhu bermula wazannya, yakni kilonya, penimengnya satu bab ni. Pasal ni dah. Waznuhu penimengnya, yakni kilonya. Kilo bagi bab yang pertama daripada tambah di atas sulasi mujarrad satu harah ni. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, tambah ta pada awal. Mauzunuhu bermula lafaz yang dibuat timbang dengan mauzun. Lafaz dibuat timbang dengan wazan, dengan kilo tadi, dengan mata kilo, dengan penimbangan ni. Tadah rajaya tadah raju tadah rujan wa alamatuhu, dan bermula ilamat bagi al-babil awal ataupun kita tebak yang pertama pada nak yang pertama hak dikatakan apa? Hak tambah di atas rubai mujarrad satu harah weh. Ayyakuna madihi bosa adalah fi'il madinya. Fi'il madi bagi al-babil awal ni ala khamsati ahrufin. Asman sasilan ja'ian datang ia ala arba'ati ala khamsati ahrufin, datanglah ia di atas 5 harah. Hal kada 5 harah bi ziyadati ta, dengan tambahkan akan tak. Hal kaunihi mutalabbisatan bi ziyadati ta, dengan tambahkan akan tak. Lama tu baik. Fi awalihi, pada awal, tengok start tua. Wa bina'uhu, dan bermula binanya. Bina bagi al-babil awal sasilan. Maudu'un, dihantarkan akan dia lil mutawa'ati, bagi mutawa'ah. Apa mutawa'ah? Hari tu ada wa maknal mutawa'ah usulu athari syai' an ta'allukil fi'lil muta'addi bimaf'uli, yakni hasil kesan ni bagi sesuatu daripada gantung dan bertamak fi'il muta'addi dengan maf'ul. Selepas sempurna gantungnya dan bertamak fi'il muta'addi dengan maf'ul, maka timbulkan fi'il lazim selepas pada tu dikata mutawa'ah. Tengok nahwu dah rajtul hajar. Dah rajat fi'il muta'addi lah, bergantung dengan maf'ul ialah al-hajar. Atau dia panggil husulu athari syai' an ta'allukil fi'lil muta'addi bimaf'uli, yakni hasil kesan bekas sesuatu daripada bergantung bertamak fi'il muta'addi dengan maf'ul. Tengok fi'il muta'addi. Dah rajtul hajar, telah memusing oleh aku al-hajara, akan masalah batu. Aku pusing batu, pium aku pusing. Ambil batu aku pusing. Apabila aku pusing tu, tengok dah raja tu fi'il muta'addi. Dah raja fi'il tu dikatakan fa'il, al-hajara maf'ul. Bergantung fi'il muta'addi kesannya gantung dengan maf'ul. Lepas pada gantung fi'il muta'addi sepenuh fi'il muta'addi dengan maf'ul, lepas tu datangkan fi'il lazim selepas padanya mendatang dengan fa'. Ini isyarat mutawa'ah. Dah rajatul hajarat, telah memusing oleh aku akan batu. Fantadah rajazalikal hajaru, maka terima pusing dan terima ta'atlah oleh dimakan itu batu. Bahasa itu fantadah raja, atau fi'il lazim tu, maka terima ta'atlah dan terima pusinglah oleh dimakan itu batu. Terima ta'at, terima pusing oleh dimakan itu batu ni mutawa'ah. Yang pertama dah. An-naw usani, bermula naw yang kedua. Huwa ialah barang. Ia an-naw usani. Ma ialah barang, ialah fi'il.
zida fihi harfani, yang tambah padanya pada fi'il dua huruf, ala rubai ay ala rubaiyil mujarradi, di atas rubai mujarrad. Wa huwa dan ya mazida fi harfani ala rubai mujarrad ni babani, ada dua bab. Tengok dua bab. Al-babul awwalu, bermula bab yang pertama, if'allala yaf'allilu if'illalan, mauzunu ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Ilamat kita kena nak yang kedua, tambah di atas rubai mujarrad dua huruf. Saat ni tambah satu huruf. Dah. Tambah satu huruf di atas rubai mujarrad. Dah. Patut ni tambah dua huruf di atas rubai mujarrad ni, setinggi-tinggi tambah di atas rubai mujarrad. Dah. Wa alamatu ayyakuna madihi ala sittati ahrufin. Ilamat kita kena kata fi'il mazi tambah tarubai dua huruf. Mana ilamat? Yani fi'il madi datang atas huruf. Hal keadaan huruf bi ziyadatil hamzati fi awali, ditambahkan hamzah pada awal, wan nuni dan nun bainal aini wal lamil ula, tambahkan akan nun di antara ain dan pula la yang pertama. Ada wa bina'uhu lil mutawa'ati aidan, dan bina dia tu pun hatta bagi mutawa'ah juga weh. Aidan ai ka bina'i al-babil awwali minan naw'il awal. Seperti bina bab yang pertama ataupun bab yang pertama, wazan pertama daripada naw yang pertama. Gitu. Aidan ai ka bina'i babil awwali ataupun ka bina'i an-naw'il awwali. Aidan, tengok. Nahwu harjamtul ibilah, telah mengkupu dan menghimpung oleh ku, jamatul ibilah itulah. Harjamtul ibilah fahrang jamazalikal ibilu, telah menghimpung oleh aku akan dimakan uta. Aku himpung uta, maka uta saat itu fahrang jamazalikal ibilu, maka terima himpunglah oleh dimakan itu uta. Tu dia panggil mutawa'ah. Habis lagi. Al-babus sani, daripada naw yang kedua, if'allala yaf'allilu if'illalan, mauzunuhu iqsya'arra yaksya'irru iqsyi'raran. Apa isyarah? Makna terkhonyok oleh kulit. Yang ni luruh bulu weh. Bulit apabila kulit seorang yang kecut, maka bulu dia pun luruh. Kita tengok orang kulit terik, bulu tak luruh. Apabila kulit yang terkhonyok, kulit yang kecut, terkecut oleh kulit. Itu mana iqsya'arra, mana kecut kulit. Terkecut kulit. Wa alamatu ayyakuna madi ala sittati ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awali, dengan tambah hamzah pada awal. Wa harfin akhara min jinsil lam misalnya fi akhir, dan pula satu huruf daripada jenis la yang kedua, daripada jenis la yang kedua. Nah, iksya'arra, asal dia iksya'arra gitu. Iksya'arra. Wa bina'uhu li mubalaghatil lazim li'annahu kana bahasanya al-hal wa sya'na yuqalu ay yuqalu fil lughatil arabiyyah, pada logat Arab Tanawi, qash'ara jildur rajuli, telah khonyok dan kecuklah kulit bagi laki-laki. Apabila kecuk dan khonyok oleh laki-laki, kulit bagi laki-laki buat mana lu? Kita pergi dengar ni. Qash'ara jildur rajuli, telah kecuk dan khonyoklah kulit bagi laki-laki bila ni? Izan tasyara syi'ru jildihi fil jumlati, apabila bertabur dan terluruh oleh kulit, oleh bulu bagi kulit. Izan tasyara syi'ru jildihi, apabila bertabur dan terluruh oleh kulit, oleh bulu bagi kulitnya, kulit bagi seorang, fil jumlati ay fil kilati, apabila kulit ia khanyuk, kulit ia kecut, maka bertabur oleh bulu, luruhlah oleh bulu pada ketika sikit berapa lama luruh bulu, luruh bulu kepala, luruh bulu tangan, luruh weh. Sebab tu orang kita apabila kulit dia kecut, kulit dia terkhanyuk, maka bulu dia pun luruh apa lama-lama sampai habis ke bulu weh. Tapi bulu kalau luruh sikit-sikit tu orang panggil gawa qash'ara rajulu, qash'ara jildur rajuli. Tapi kalau bulu tu luruh semua, luruh banyak, siapa salah rambut pun luruh jadi sekepar, luruh jadi stokah, ni kata lagi anak rata. Wa yuqalu ay fi lughatil arabi iksha'arra jildur rajuli, telah kecuklah oleh kulit bagi laki-laki yang bersangat teh. Apabila kulit laki-laki itu kecut yang bersangat teh weh, izan tasyara sya'ru jildihi, apabila bertabur dan luruhlah oleh kulit, oleh bulu bagi kulit seorang, mubalaghatan, di atas jalan mubalag. Tengok
Tengok masalah nauknya 3 bak daripada 50 daripada 5 bak. Ni bak 3 bak daripada 35 bak. Salah satu minha min khamsatin wa salasina baban. Kemudian bagi fi'il yang tambah di atas sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad 3. Sulasi mujarrad mana sulasi mujarrad? Fa'lala. Fa'lala. Dah. Fa'lala dah roja. Kemudian kaedah kita sekurang-kurang fi'il. Kaedah. Maka sebanyak-banyak fi'il ialah ni harah. Sekurang-kurang ising 3 harah dan sebanyak-banyak kelima ising ialah 7. Ingat molek. Ni kaedah dalam lafaz Arab sekurang-kurang fi'il 3. Lepas tu kalau fi'il mari 2 kena takdir. I'la ya tadazah tu supaya qultu, fultu, supaya suntu, datang tadazah fultu. 2 harah fi'il dah. Ini bukan berlaku di atasa. Sebut kata asal fi'il 3 harah. Sekurang-kurang fi'il 3 harah nisbah sulasi mujarrad dan sekurang-kurang fi'il 4 harah huruf asal, yakni nisbah pada rubai mujarrad. Dan sebanyak-banyak fi'il ialah ni harah. Sekurang-kurang ising 3 harah dan sebanyak-banyak ising 7 harah. Kemudian 3 nak, 2 nak sana itu tambah tasulaga rubai mujarrad. Nak tambah bak 1. Jangan mana 1 bak. Ialah wazan tafa'lala. Tafa'lala ni tambah ta pada awal. Fa kalau kita suluh buat ta jadi fa'lala. Tambahkan ta pada awal. Tafa'lala saya fa'lala. Tambah ta pada awal. Tadah raja saya dah raja. Ilamat fi'il madi datang atas 5 harah. 5 harah. Ta, fa, tengok sa, 2, 3, 4, 5. Fi'il madi datang di atas 5 harah. Ini tanda kita kenakan daripada kemudian fi'il yang tambah di atas rubai mujarrad. Kemudian tambahkan ta pada awal bila dia mutawa'ah. Dah rajatul hajara fatadah rajazalikal hajaru. Aku pusing kat batu, pusing kat tali, pusing-pusing, maka batu terima akan putar pusing. Itu dia panggil mutawa'ah. Dan yang kedua tu baik 2 bak. Bak pertama if'alala yaf'alilu. Bak 2 if'alalla. Hal ini if'alala ihranjama. Hal ini iksya'arra. Asal iksya'arra asalnya iksya'rara. Harah tambah hamzah ta. Tambah. Tambah hamzah. Patutnya tambah apa lagi? Yakni tambahkan akan la yas jenis la fi'il dia. Iksya'rara. Bina hatta bagi mubalaghatul lazina. Qash'ara jildur rajuli. Telah luruhlah oleh kulit bagi seorang. Mana? Bulu kulit ia tu luruh. Kalau luruh tu sikit, orang panggil qash'ara jildur rajuli. Kalau bulu kulit yang luruh, bulu tu yang stopok-stopok ataupun stokok-tokok, itu orang panggil iksya'arra jildur rajuli mubalaghatan. Terkenyuklah, kecuklah kulit dia, maka luruhlah oleh bulu yang bersangat. Teskat tu kami kata wallahu a'lam, insyaallah.